Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 1 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 1 Jun 2022. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini iaitu ayat 40 sehingga 50. 40 sehingga 50. Allah SWT cerita kepada kita tentang hari kiamat, diputuskan segala hukuman. Dia panggil Yaumul Fasl. Hari ini tak ada benda tersembunyi. Semua kita terdedah kepada perbicaraan dan hukuman. Kemudian Allah gambarkan buruknya akibat ahli neraka. Makanan dia zakum. Zakum yang akan mendidih. Panah dia menggelegak dalam perut. Na'udzubillah. Kemudian para malaikat juga menggunakan penderaan mental. Zuk, rasalah. Kamu atas dunia ni rasa mulia sangat, rasa hebat sangat, rasalah hari ni. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, kata belakang. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta jauh, minta berlindung Allah Ta'ala daripada api neraka. Itu pembuka bicara. Sekarang ni kita masuk kepada bacaan ayat. Ayat yang kita nak tafsir ni, kita baca dulu semua atas paruhnya. Tengok bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1090. 1090. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Balik semula kepada tafsir ayat.
ayat 40. Ayat 40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari memutuskan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka sekalian berhimpun. Para jemaah sekalian, munasabatul ayah. Dalam ayat yang lepas Allah nyatakan bahawa wa ma khalaq, tengok ayat 438. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tak jadikan dunia ini, langit dengan bumi ini sia-sia main-main saja, tidak. Ada matlamat, ada objektif, ada tujuannya. Maka ayat ini Allah nak nyatakan kepada kita bahawa semua kamu akan kembali bertemu Allah, dan di sanalah yauma tublas sarair, didedahkan segala rahsia, dibuka segala rekod-rekod yang dibuat pada atas dunia dulu, apa yang kita buat, maka di sanalah terdapatnya perbicaraan dan balasan masing-masing. Inna yaumal fasli, ay inna yaumal qiyamah. Tanda pelajar, al yaumul fasli dengan makna hari kiamat. Hari apa tu? Hari memutuskan hukuman. Huwal waqtul muhaddad, dipanggil miqatuhum ajma'in, waktu yang ditetapkan kepada makhluk semuanya, yang terawalnya, yang terakhirnya, mari belaka, muncul belaka, keluar belaka, berkumpul di satu tempat. Fayufsalu fihi, maka pada hari itu diputuskan antara hak dengan batil. Dibuat perbicaraan di antara makhluk, sama-sama makhluk. Mu atas dunia dulu, apa yang kamu buat. Bahkan hayawan-hayawan pun dibicarakan. Kambing tak ada tanduk, kena tanduk, itu pun dibicarakan. Cuma kambing ni lepas dia bicara, dia pun mati semula, jadi tanah, selesai masalah. Kita orang ni ya, manusia dengan jin ni yang jadi masalah, dia ada syurga, ada neraka. Fayu'aqabul musi'un, orang-orang yang jahat akan dibalas. Wa yusabul muhsinun, orang baik akan diberi pahala dengan balasan yang sesuai dengan mereka. Ayat ini sama juga dengan ayat surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari pembalasan itu ada hari ditetapkan. Bila berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat, apa jadi? Allah Ta'ala gambarkan kepada kita di antara sifat huru-hara hari kiamat. Di antara sifat huru-hara hari kiamat dinyatakan dalam ayat 41, supaya kita yang sedar, yang insaf, yang ingat ini membuat persiapan awal-awal lagi bahawa di sana kita keseorangan. Tak ada orang boleh bantu pada tepat. Ada waktu lain kita dapat syafaat. Maknanya masa tu berbeza-beza. Sekali tak dapat, sekali dapat. Tengok ayat. Yawma la yughni maulan 'am maulan syai'a. Iaitu pada hari seorang kerabat, anak beranak, kaum keluarga, atau sahabat handai, sahabat karib, tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seorang yang rapat dengannya. Maulan am maulan. Tak ada siapa boleh tolong-tolong. Syai'a, umum. Tak ada benda sikit pun nak boleh tolong. Tak boleh. Walahum yunsarun, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk melepaskan azab. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa waktu hari kiamat itu berperingkat. Mana peringkat awal keluar daripada kubur, Allah gambarkan yauma yafir,
Hari itu lari semua. Anak lari daripada ayah, suami daripada isteri, anak beranak masing-masing bawa diri nak mencari penyelesaian. Kawan-kawan tak ada siapa nak tolong siapa. Ahli-ahli kelab, ahli kedai kopi semua lari bawa diri masing-masing. Sebab apa? Sebab terlalu huru-haranya pada hari itu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, tanda surah Al-Mu'minun 101, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Bila seronai sangkakala ditiup, tiupan yang kedua ni, bangkit semula daripada kubur, la ansab, tak peduli keturunan, anak beranak, kaum keluarga, tak ada. Tak tanya khabar, masing-masing bawa diri. Itu peringkat awal. Kemudian baru dah datang peringkat syafa'ah. Nabi cari, Nabi selesai masalah umat. Mana dia panggil akhir kiamat itu darakat, darajat, dan perjalanan dia jauh berbeza-beza. Allahu Akbar. Ada orang pada saat itu duduk di bawah panas. Ada orang yang berteduh di bawah bayangan arasy. Allahumma azillana tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zillu arsyik. Kata amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan kecuali yang bayang yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang baik-baik, orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Walahum yunsarun, dan mereka pula tidak diberi pertolongan. Walahum yumna'una min azabillah, mereka tidak ada halangan yang menghalang mereka daripada azab Allah. Orang yang kena azab, tak ada siapa boleh menghalangnya. Ayat ini tulis pelajar ditafsir juga dengan ayat 48 surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Wattaqu, Allah kata, takutlah pada hari manusia ni tidak dibalas dosa orang lain. Ada tempatnya macam tu. Tapi dosa bersebab memang ada kaitan. Tidak dapat menerima syafaat pertolongan, tidak lagi diambil tebusan, mereka tak dapat pertolongan. Ini peringkat-peringkat yang kita sangat menakutkan. Dia panggil fasa yang amat menakutkan. Fasal nafsi-nafsi. Kemudian dimarilah peringkat lain pula, bertukar pula, dia ada pertolongan. Bila masuk dalam syurga nanti, semua pakat cari pula, ayah cari anak, anak cari bapa, isteri cari suami. Itulah di antara nikmat yang anugerah Allah Ta'ala. Kalau satu keluarga beriman, mereka berkumpul balik dalam syurga. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi dunya. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami atas dunia ini, kita dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, maka kumpulkan kami semua dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Amin, kata. Maka pada hari itu tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh bantu. Ayat 42 ini ada pengecualian. Illa man rahimallah, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang diberi rahmat oleh Allah siapa? Min ibadihil mu'minin, di antara hamba Allah Ta'ala yang mu'min. Fa innahu yashfa'u ba'duhum li ba'din biiznillah, masing-masing mereka boleh memberi pertolongan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mana ayah dia baik, anak kurang baik, ayah boleh tarik anak duduk sekali. Anak baik, ayah pula kurang baik, ayah anak boleh bantu. Jadi itu dipanggil. Tapi selepas melalui proses perbicaraan, proses yang begitu panjang, yang sangat menakutkan itu.
Jadi peringkat awal nafsi-nafsi. Nak siapakah hak ni? Illa man rahimallah. Ini kecuali Allah Ta'ala beri rahmat pada orang ni, dia boleh pertolongan bila pada saat itu. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Allah Ta'ala sifat dia aziz, gagah perkasa. Tak ada siapa boleh cabar, tak ada siapa boleh challenge. Dan Ar-Rahim, tengok Allah Ta'ala kembar dua sifat dia di sini supaya kita tidak rasa takut semata-mata. Kalau kata Allah Ta'ala sifat dia aziz, takut kita. Tapi bila dia kata Rahim, Allah Ta'ala juga bersifat dengan kasihan belas. Kita pun jangan pergi hak yang kedua saja, kena pegang yang pertama juga. Dua-dua kena pegang, kena ingat. Allah Ta'ala ni bersifat dengan aziz, jangan berani buat maksiat. Allah Ta'ala juga bersifat dengan rahim, orang yang terjebak dengan maksiat boleh bertaubat. Itu kaedah dia. Dalam kaedah ilmu, dia panggil al-khawfu war-raja. Tanda ni panggil apa? Al-khawfu war-raja. Mana kita kena ada dua sifat. Takut, Allah Ta'ala tu aziz. Rahim, dia panggil ar-raja, Allah Ta'ala tu bersifat dengan lemah lembut, kasihan belas. Maka kita mengharapkan kasih Allah kepada kita. Alhamdulillah. Baik, itu sifat Allah Ta'ala menyatakan keadaan huru-hara hari kiamat dengan dalil-dalil yang telah jelas. Aqamad dalail. Tengok ayat ini, susunan ayat. Allah Ta'ala telah menyatakan dalil dia yang kuat. Kamu ni Allah Ta'ala sifatkan kepada kita sifat hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala akan nyatakan di sini apa dia? Janji, amaran kepada orang-orang yang kerah kepala tak dengar kata. Apa dia? Tengok ayat yang ke-43. Inna syajarataz zaqqum. Ingatlah, sesungguhnya pokok zakum. Apa dia zakum ni? Tengok nota 2 di bawah. Tak mahu cakap panjang. Dia kata tengok nota 1508. Tok Syekh kita pun dia main transfer ke belakang je. Sebab dia tak mahu panjangkan tafsir ni. Kalau tidak kena ulang-ulang banyak kali pula. 1508. Tengok pelajar, nota 1508. Apanya kata? Pokok zakum ialah sebatang pokok yang tumbuh dalam neraka. Buahnya pahit lagi busuk, baunya juga busuk, menjadi makanan ahli neraka. Na'uzubillah. Pokok zakum. Pokok zakum. Apa dia pokok zakum? Mana pokok makanan dari neraka, makanan untuk ahli neraka. Dia punya rasa pahit, busuk. Kita dengar apa rasa takut, insaf, jangan ada main-main. Fihi ta'amul mubalik. Makanan yang begitu dahsyat bagi orang yang berdosa daripada orang kafir dan juga orang fujar, orang jahat. Allah kata dalam ini ta'amul asim. Ta'amul asim. Buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Siapa dia Al-Asim? Kita tengok ulama tafsir berbincang. Ulama tafsir berbahas. Dia kata Al-Asim kalau zaman Nabi tu Abu Jahal. Na'udzubillah.
Dia kata ta'amul asim, makanan ini untuk Abu Jahal. Abu Jahal dengar cerita. Ulama Ibnu Katsir kata al-asim, orang yang berdosa, yang jahat dalam perkataan dan perbuatan dia, iaitu orang kafir. Jadi Abu Jahal tu termasuklah. Cuma oleh kerana dia jahat sangat sehingga dibeli title Fir'aun umat ini, maka ulama tafsir sebut al-asim Abu Jahal. Dia panggil spesifik kepada Abu Jahal. Tapi secara umumnya segala orang kafir yang tak baik semuanya asim. Na'udzubillah. Dalam surah As-Saffat, tanda pelajar. Dalam surah As-Saffat ayat 64 hingga 66, Allah Ta'ala gambarkan apa bentuknya zakum. Dia kata innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pokok yang terbit tumbuh daripada dasar neraka, roof naik. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dia punya pokok tu bentuk dia macam kepala syaitan. Siapa dia pernah tengok syaitan? Habis macam mana Tuhan kata macam kepala syaitan. Itu dia panggil gambaran buruk. Benda buruk orang banding dengan syaitan lalu. Allah macam syaitan dia ni, macam hatu. Kalau comel? Kalau comel macam siapa? Macam Yasin. Malaikat. Comel. Lawa dia tu Macam malaikat. Mu pernah tengok malaikat? Tak tengok juga. Itu dia panggil satu gambaran dalam kepala kita. Yang comel itu malaikat, yang huduh itu siapa? Syaitan. Allah gambar tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Na'udzubillah. Fa innahum la'akiluna minha famali'una bilhal butun. Dia makan tak kenyang, tak makan lapar. Allahu akbar. Allah, na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, kami tak berlindung denganmu ya Allah daripada neraka dan segala perkara yang mendekatkan kita ke neraka. Minta jauh dengan Allah. Doa belaka, amin ya belaka. Baik, kita pergi kepada ayat 45. Kal muhli yaghli fil butun. Makanan ini pula panas, ya Rabb, seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Ya Rabbi. Allahu akbar. Al-muhli, dia kata durdiyu zait, minyak hok panah gelegok macam minyak tar tu. Panah ya Rabbi. Dia kata ni ada ma zaba min zahabin au fiddatin au hadid au rasas. Besi, emas, perak, besi, timah hok cair tu. Itulah gambaran dia punya mendidihnya air makanan ahli neraka tu, na'udzubillah. Allahu akbar. Satu. Ada juga tafsir yang kedua, waqila makna al-muhli kal muhli takutnya innahu qaihun wadamun aswad, nanah muntah hitam yang macam minyak tar. Tak tahu nak kata. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita minta berlindung ya Allah daripada neraka. Tengok makanan dia dahsyat, panas, busuk, cemakot. Cukup. Cukuplah gambaran ini yang menyedarkan kita para jemaah sekalian. Karena itulah kita ni bila sebut bab neraka, tidur selalu takut. Kenapa tidur awal tu? Takut neraka. Berbeza dengan ulama salafus soleh. Ada setengah di kalangan mereka ni ambil tempat nak tidur, naik atas tempat tidur dia, bukannya lembek tebal-tebal macam kita ni. Tengah-tengah nak tidur, tiba-tiba lompat bangun, Allahu akbar. Orang kata, "Syekh, kenapa?" Dia kata, "Tazakkartun nar." Aku nak tidur tadi teringatkan neraka, persiapan tidak ada, lompat bangun, ambil wuduk maya lepas subuh. Kita ni pula kenapa selimut likut tahu? Takutkan neraka.
Na'udzubillah, tidur lepas subuh. Berbeza sangat. Orang yang jiwanya tenang, orang yang hatinya suci, bersih, takut dengan tindakan. Orang lain, hak tak apa bersih ni takut juga, takut dengan bualan. Aku takut neraka. Habis kenapa tak pergi masjid tu? Tak apa lepas ni, takut apa lagu tu? Allahu akbar. Tengok gambaran lagi. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Allah. Al-Muhli ni timah hok panas besi tu mendidih seperti air mendidih air gelegak, orang Kelantan kata gelegak air atau mendidih yang begitu dahsyat. Allahu akbar. Tengok ayat 47. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allahu akbar. Berasa lengah tubuh kita. Dengar ayat ni pun rasa tak bermaya kita. Khuzu. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Khuzu, sentaplah. Dia tulis ni, ranggutlah. Mana? Tarik dengan kuat. Khuzu hadzal kafir. Orang kafir yang berdosa ini. Dan sereklah dengan kasar. Dengan bengis. Dengan ganas. Ila sawa'il jahim. Campak ke tengah neraka. Na'udzubillah. Neraka tengah duk nyala. Gerobok. Malaikat tom. Campak pergi. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Bagaimana kita mau rehat lagi? Neraka telah dipanaskan. Penjaga-penjaga mereka yang bengis tak pernah senyum. Kita pula tersengih-sengih boleh tidur tanpa ibadat. Tanpa berfikirkan kepada bekalan. Allahu Akbar. Ayat 48. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak. Mula-mula makanan dulu masuk. Atau ambil air panas jiruh atas kepala pula. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Faya'ummul azabu jami'a badanihi. Jadi azab tu menyeluruh pada tubuh dia. Menyeluruh pada tubuh dia daripada atas ke bawah kena belaka. Ya Rabbi. Allahu Akbar. Tengok. Itu daripada azab secara fizikal. Azab secara fizikal. Sekarang ni kita berpindah pula kepada azab secara mental. Ayat 49 ni azab secara mental. Zuq innaka antal azizul karim. Serta dikatakan kepada mereka secara mengejek. Zuq, bos, rasalah bos. Malaikat perli dia, bos. Kalau kita sini kan bos ada. Zuq, rasa. Rasakanlah azab seksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu. Ya Rabb. Tengok nota di bawah tu. 1624. Salah seorang di antara mereka, di antara orang kafir yang berlagak sombong dengan pengaruh dan kedudukannya dalam masyarakat ialah Abu Jahal. Ayat pagi ni duk attack Abu Jahal ya ni. Sebab dia kepala Samsing. Kepala tak dengar kata lawan Nabi di Mekah. Mendiang Abu Jahal yang digelari dengan nama Fir'aun hazihil ummah. Siapa dia Abu Jahal? Fir'aun hazihil ummah. Maka dia panggil Zuq ni dua makna boleh. Kalau kita nak hina orang kita rasa. Kalau kita nak mulia orang apa boleh juga. Kita buat makanan sedap-sedap, dipersilakan rasa. Rasa tu boleh belaka. Rasa tu boleh belaka. Nak azab macam ni? Rasa. Ayat ini lebih kepada perli.
Zuk hazal azab. Sebab mu atas dunia ni lu orang besar, VIP, bertarah tu tarah ni. Pada sangkaan kamu mulia, tapi hari ni kau hina, na'uzubillah. Allahu Akbar. Sebagai penutup, Allah Ta'ala sentap atas kepala mereka. Ayat 50. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka secara umumnya, sesungguhnya inilah dia azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragu di hadapannya. Hai, lepas dia campak dalam neraka, kena azab, perli pula, dia kata, inilah apa yang kamu ragu, kamu tak percaya atas dunia dulu. Bahkan kamu bantah, kamu lawan, kamu perli main nyanyi ke Nabi SAW. Sekarang ini kamu sudah tahu apakah itu azab dan apakah itu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para pelajar sekalian, itulah ayat 40 sehingga ayat 50 yang dapat kita belajar pada pagi yang mulia ini, 1 hari bulan Zulqa'dah 1443. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah pula kepada memetik, mengutip, mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Kalau nak banyak-banyak ya, tapi kita ambil 5. Sebab apa? 5 pun banyak. Yang pentingnya kita dapat faedah untuk tadabbur, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang pertama, tulis pelajar. Faedah yang pertama, ayat 40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari memutuskan hukum untuk memberi balasan pada hari yang dijanjikan itu. Ayat ini para pelajar tulis peristiharan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa manusia seluruhnya tak akan lepas daripada hari perbicaraan. Yaumul fasli. Pada hari perbicaraan, semua kita akan melalui hari yang tersebut. Tak usah sembunyi atas dunia ni. Sembunyi itu sembunyi ni, kita curi barang orang kita sembunyi, boleh. Buat maksiat sembunyi, boleh. Tapi pada hari akhirat, yaumatu belas sarair, hari didah segala rahsia, maka jadilah yaumul fasli. Hari perbicaraan untuk diputuskan segala hukuman. Jadi ayat ni Tuhan kata ajma'in, tak ada kecuali. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua akan datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ingatlah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita insaf, kita koreksi diri, muhasabatun nafsi, bahawa kita tidak akan terlepas daripada perbicaraan ini. Allahu Akbar. Sebab itulah doa kitanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dalam kitab perisai kita ada doa, kita belajar. Di antara doa yang diajar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah, buatlah kira-kira amalanku hari kiamat dengan kira-kira yang sangat simple. Lalu je. Doa yang paling tinggi lagi, minta dengan Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tinggi darjat. Tapi kita kena minta semualah. Kita minta tak dapat yang lepas semua, kita minta yang ringan. Sebab mana-mana orang yang dikira, maka dia akan kena macam azab. Man nuqishal hisab uzib, dalam hadis Nabi kata, siapa yang dibuka fail kira-kira, dia sudah rasa azab. Macam kita ni lah. Kita ni, kita berjalan travel contohnya, sampai di airport.
Beg kita berbungkus ya, ikat dengan tali. Tiba-tiba kasta kata buka beg. Allah. Lembek tekok rasa. Orang lain lalu ke lain hijau, kita kata, buka. Buka pula satu-satu dia cek. Dengan anjing lagi mari. Nak terkencing je. Itu Nabi kata, man nuqishal hisab uzib. Siapa dia dibuka faedah perbicaraan, itu sudah dikira azab. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ayat 41, yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Kita main bahasa sikit sini. Pada hari seorang kerabat, kawan karib, anak beranak tidak dapat memberi sebarang pertolongan syai'a. Syai'a ni sikit pun tak boleh. Belajar bahasa sikit. Pelajar-pelajar celek mata, buka telinga, pen berjalan. Ayat ini dia panggil nakirah. Maulan. Maulan tu nakirah fi siyaqin nafi. Yauma la yughni. Tidak. Maknanya dia panggil nafi, menafikan hari itu pertolongan. Maka dia memberi makna umum. Nakirah fi siyaqin nafi li ifadatil umum. Maknanya tak ada siapa kecuali pada peringkat permulaan itu, anak beranak, kaum kerabat, semua sekali tak dapat memberi pertolongan. Telanjang bogel masa tu, pakai baju pun tak ada, seluar pun tak ada, selipar pun tak ada. Main-main. Yang laki-laki berkuluk balik, tak bersunat. Nak kata apa? Kemudian yang kedua, syai'an. Tangkir, nakirah juga syai'an. La yughni maulan an maulan syai'a. Syai'a ni litaqlil. Menunjukkan sedikit. Sikit pun tak boleh. Tak ada pertolongan walaupun sedikit. Ini dia panggil bahasa kita mengaji balaghah. Litaqlil. Wahwal ghalibu fi tankiri lafzi syai'. Biasanya perkataan syai' digunakan nakirah supaya umum walaupun sedikit. Mana ai ighna'in kana fil qillah. Sikit pun tak boleh tolong, nak banyak lagi tak dapat. Allahu akbar. Jangan duduk main berasa sedap hati. Tak apa, saya tak ibadat banyak pun. Tak. Cik abang saya ustaz. Ustaz selebriti pula tu. Sedap hati dia. Lah. Suami saya pak imam. Suami saya tuan guru contohnya. Jangan sedap hati. Masing-masing jaga diri. Dalam istilah musim Covid dia panggil kita jaga kita. Maknanya kita jaga amalan kita masing-masing. Jangan nak bergantung sangat dengan orang. Lepas pada tu adalah faedah pergantungan tu ada. InsyaAllah bukan tak ada langsung. Tapi di awal perjalanan hidup keluar daripada bangkit daripada kubur, nafsi. Abang haji, adik haji tak ada. Tak ada siapa nak tanya khabar, tak ada. Allahu akbar. Kemudian kita pergi pada faedah yang ketiga. Inna syajarataz zakum. Syajarataz zakum, pokok zakum. Kita kena tengok ayat ini setelah Allah Ta'ala sebut belum pada ni ayat orang-orang yang baik-baik, orang yang mulia. Orang yang mulia, Allah Ta'ala sebut di sini orang yang jahat, zakum semua sekali, kemudian akan diikuti dengan orang yang marhum. Ayat yang kita nak baca esok, innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi kata di para ulama, dia panggil ayat tu dia panggil muqabalah. Disebutnya zakum, disebutnya fi jannatin wa uyun. Ada kumpulan lain pula duduk dalam syurga dengan mata-mata airnya, dengan nikmat-nikmatnya, dengan pakaian. Itu dia dalam bahasa Arab dipanggil muqabalah. Muqabalah makna biasanya uslubul Quran dia akan mari dua cara. Cara yang pertama iaitulah dipanggil muqabalah. Sebut yang buruk dulu, kemudian dia sebut yang baik. Ataupun na'udzubillah, sebut yang sebut yang jahat kemudian yang baik, ataupun sebaliknya. Sebut yang baik dulu, innal muttaqin innal mujrimin.
Mana dalam Al-Quran ini nak mengajar kepada kita tentang uh, uslub muqabalah, maknanya ayat berlawan. Satu. Yang kedua, apa faedahnya sebut pokok zakum yang sangat menakut macam kepala syaitan ini? Allah Ta'ala nak gambarkan ihtimam bil i'lam. Pentingnya media memberi maklumat yang jelas. Tulis itu. Pentingnya maklumat yang jelas. Apa dia maklumat yang jelas? Syurga, ni sifat dia. Neraka, ini sifat dia. Mau pilih. Macam kita hari ni juga. Kita nak pergi Mekah. Ni Musa orang pergi haji belakang ni. Allahumma rzuqna hajja ila baitikal haram. Ya Allah, rezekikan kami semua dapat mengerjakan haji ke rumahmu. Ya Rabbal Alamin. Kata amin belakang. Ya Allah, dapat kita pergi haji, pergi umrah. Dari tetamu Allah, tetamu duyufur Rahman. Ya Rabbal Alamin. Bila kita nak pergi package, dia ada package. Kena jelas. Package ni harga dia sekian. Tempat tinggal dia di mana. Apa perkhidmatan yang dia beri. Bah buruk ke baru. Kita pilih. Oh, aku ada kemampuan, aku nak ni. Yang ni, yang dia panggil muassasah. Harga pemurah, 12,000 lebih je bayar. Hak lain ditanggung oleh kerajaan. Kita pilih. Jadi kita macam ni. Pentingnya beri maklumat yang jelas. Dalam semua perkara. Dalam kehidupan kita ni Allah beri jalan yang baik. Dengan balasan syurganya, dengan nikmatnya, dengan segala persiapannya. Dan balasan yang buruk. Dengan rakanya, dengan zakumnya, dengan ghaliyil hamimnya, dengan macam-macam. Pilihlah. Dalam surah pagi Jumaat, inna hadainahu sabil, imma syakiran, jadi orang beriman, wa imma, mu pilih sendiri. Aku bagi kamu akal, bagi kamu otak, bagi kamu hujah-hujah yang sudah nyata, kamu pilihlah sendiri. Kita mengatakan itulah pilihan kita. Salah pilih, kita yang merana. Ayat yang seterusnya Allah gambarkan 45, kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Kalmuhli, macam benda macam minyak panas. Cecair timah, tembaga, emas yang panas macam mana tu. Dan hitam dia punya warna dia. Dia kaghalyil hamim, hitam macam minyak tar tu. Jadi ulama mengata di sini bahawa gambaran buruk itu begitu jelas dibuat supaya kita lebih rasa ketakutan itu. Itu dipanggil gambaran yang sangat jelas yang Allah Ta'ala gambarkan kepada azab yang diberi kepada ahli neraka, na'uzubillah. Syubiha ta'amu syajara birdurdi. Allah Ta'ala buat bandingan pokok zakum, air panah dia tu seperti minyak tar yang hitam di atas dunia ni, supaya apabila kita tengok kita terasa. Tengok rasa. Jadi kita kena jelaslah kepada para jemaah sekalian, pentingnya juga ilmu meletakkan gambaran yang jelas tu, itu penting. Kita jangan mudah-mudah jangan kata tak penting ni. Kalau tidak payah. Ini dipanggil uslub. Kita sekarang ni, kita nak ceramah pun kita ada slide, ada PowerPoint, ada macam-macam alat wasilah ta'lim. Supaya jelas gambaran. Orang tengok takut. Tapi jangan tipu. Setengah penceramah ni dia ambil hadis palsu kau, cerita pelik-pelik. Kita kata jangan. Benda gaib, al-umurul ghaibiyah. Perkara gaib, kita hanya mencerita, menukilkan daripada riwayat yang ada. Bukan kita mereka cerita. Jangan. Ni duk mereka cerita ni kelebihan pergi melawat tempat tok ayah, tok syekh lah macam-macam. Siapa dia bagi? Siapa dia yang bagi kuasa otoriti kepada awak untuk menyatakan demikian? Jangan duk reka-reka dalam agama. Baik, ayat yang terakhir, zuq innaka antal azizul karim. Zuq, rasalah. Di sini summa subbu fawqa ra'si zuq innaka antal azizul karim.
timbul soalan. Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Azizul Karim, macam orang ahli neraka tu ada kemuliaan. Zuk, rasa, innaka antal azizul karim. Mu ni orang mulia. Kita mikir, mulia ke ahli neraka? Mulia ke ahli neraka? Sedangkan terdapat beberapa ayat yang menggambarkan kehinaan. Dalam surah Ghafir ayat 60, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam surah Ali Imran ayat 178, walahum azabum muhin, azab yang hina. Tiba-tiba macam mana pula dalam ayat ni Tuhan kata khuzuhu fa'tiluhu sawa'il jahim, campak dalam neraka. Jadi tiba-tiba ayat innaka antal azizul karim. Apa maksud dia? Tulis pelajaran. Ada 3 makna. Makna yang pertama, kamu fi za'mika, pada sangkaan kamu, pada perasaan kamu, pada kamu rasa kamu tu mulia sangat. Rasalah azab, mu rasa mulia atas dunia dulu, ambil. Satu. Makna yang kedua, ayat ini lebih kepada istihza, sarkastik, perli. Mulia ya? Ambil. 2. Yang ketiga, kunta ta'tazzu, kamu sendiri bangga dengan dirimu, bukan kamu bangga dengan beriman kepada Allah, maka ambillah rasalah. Itu ayat, makna ayat innaka antal azizul karim. Isu yang kedua dalam ayat yang sama, boleh ke kita namakan makhluk ini dengan nama yang diguna oleh Allah? Macam sini, Al-Aziz Al-Karim, nama Allah, sifat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sifatkan Nabi dia, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi raufur rahim, sedangkan raufur rahim juga nama Allah. Maka di sini para ulama berbahas tentang hujah, boleh tak kita guna nama-nama yang digunakan kepada Allah Ta'ala kepada makhluk. Dia kata kita kena tengok keadaan. Kalau nama khas seperti lafaz Allah, tak boleh guna pada orang lain. Mu jangan ambil nama ni giltak pada orang, ini Allah ni. La. Bila sebut pada Allah, orang nampak Allah, Tuhan. Tak boleh. Habis kalau nak guna juga, kena tambah abdun. Abdullah. Barulah boleh. Ini siapa? Abdullah. Masa kita nak panggil, jangan panggil Allah saja. Allah, mari. Tak boleh. Abdullah. Orang Melayu tak apa, dia panggil lah. Lah. Lagi. Pak lah. Lagi. Dolah. Macam-macam. Itu bahasa Melayu. Sepatutnya, lafzul jalalah, lafaz khas, tak boleh guna pada lain daripada Allah, kecuali ditambah dengan kalimah abdun. Tapi ada lafaz lain lagi, lafaz-lafaz yang memberi makna yang pelbagai, macam saya ni, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Karim, Raufur Rahim, itu boleh digunakan. Tapi seeloknya kita nak guna, kalau nak namakan orang ni, kena dengan nama Abdun, Abdul Rauf, Abdul Aziz, Abdul Karim, lebih baik. Kalau kata Karim saja boleh, boleh juga, tapi dia panggil lafaz yang tidak khas kepada Allah saja. Itu perbahasa panjanglah dalam masalah ini. Sebab itu para pelajar sekalian, kalau nak buat nama anak kena mikir panjang, jangan duk bagi. Ana berkawan dengan orang-orang yang mari daripada Bangladesh, India, dia banyak guna ilahi, asyik ilahi. Kata aku nak panggil apa mu ni? Panggil ilahi. Ilahi mana Tuhanku, tak boleh panggil. Jadi payah jadi. Kita kena tak usah letak nama-nama yang boleh mengelirukan, jangan. Letak nama hak mudah-mudah, senang. Pasal itulah kita nak tunjuk qudwah kepada orang ramai, anak kita satu nama ya. Tak payah dia main nama panjang-panjang. Ada kawan kita nama dia pernah pakai 2 kad nala. Panjang nama dia. Panggil, saya tak sebut nama, marah dia. Nah, akhir sekali dipanggil huruf yang paling pendek sekali. Dia panggil kata mana nama panjang berjalo-jalo tu? Panggil yang akhir sekali. Muhammad pun tak panggil. Itu dia panggil menyusahkan anak-anak. Nak isi borang apa kena tulis panjang.
Cikgu-cikgu pun cari kerja banyak duk nulis. Tulis satu saja. Panjang-panjang buat apa? Menyusah orang. Baiklah. Ayat ini juga, ayat yang sama ini mengajar kepada kita bahawa boleh azab itu secara fizikal dan secara perasaan, secara mental. Pasal itulah bila kena azab, malaikat kata zuk, ini ayat perli, ayat nganyi kata orang Kelantan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada segala bentuk azab, yang fizikalnya, yang mentalnya, yang apa saja yang kita minta na'udzubillah. Setiap kali lepas solat kita baca, setiap kali di akhir solat kita baca berapa? 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ingat ke tak ingat? Alhamdulillah. Kalau tak ingat, baca ambil kad kuning kita tu. Hafal belaka. Jangan balik, siapa tak hafal ni kita tak bagi balik cuti kali ni. Baru tahu dia. Baik, tamatlah kita 5 faedah. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 51 tentang orang-orang yang bahagia. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang bahagia, orang yang bertakwa, yang layak sampai ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.